أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala, bertemu dengan tuan-tuan, apa khabar semua yang berada di depan kaca TV, yang berada di depan Facebook ataupun di mana jua. Saya mendoakan pada tuan-tuan terus istiqamah bersama Al-Quran dalam program My Quran Time, baca faham amal. Dan hari ini kita bertuah dalam sesi ulang kaji kita pada minggu ini. Kita bersama dengan tetamu istimewa ya yang didatangkan khas untuk kita, iaitu Ustaz Syahari Abdul Rahman, pengarah Tadabbur Center di Bangi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bak. Masya-Allah, kita bila cakap tentang tadabbur Ustaz, dia terus saja Tadabbur Center. Ini sebenarnya amat bertuah Ustaz ya, bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman juga. Betul Ustaz. Dia adik-beradik Ustaz berdua. Adik-beradik lah, tapi ibu dan ayah lain. Ya, lain masya-Allah. Jadi alhamdulillah kita memanjatkan kesyukuran pada Allah SWT, pada tuan-tuan yang berada di mana jua. Kita mendoakan agar terus istiqamah dan mendapat terus kita berpegang kepada hidayah daripada Allah SWT. Dan sebagaimana yang kita maklum, kita sudah pun menatap kepada halaman 60 hingga 64 pada juzuk yang ketiga, keempat, di mana Allah memberi kepada kita pelbagai panduan hidayah dalam surah ataupun dalam halaman ini. Dan sudah tentunya pada hari ini kita nak mendengar pencerahan ulang kaji lebih mendalam bagi 5 halaman yang telah kita pelajari bermula pada hari Isnin hingga hari Jumaat. Jadi dengan itu kita nak melihat kepada satu daripada ayat yang amat penting kita beri perhatian, terutama tuan-tuan yang istiqamah bersama dengan Quran pada setiap hari. Pada ayat yang ke-79 ya, pada halaman yang ke-60, kita dengar dahulu bacaan. Tuan-tuan dijemput membaca bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, di mana nanti kita akan melihat bertanya, berkongsi bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman tentang istilah Rabbani. Kalau Ma'al Hijrah baru ini bercakap tentang membina ya, tentang ummah Rabbani. Apakah yang sebenarnya yang dimaksudkan dengan Rabbani, dan apa yang perlu kita beri perhatian, kerana ayat ini dalam surah Ali Imran yang menceritakan tentang golongan orang-orang yang disesatkan ya. Kalau katakan surah Al-Baqarah itu banyak bercerita tentang orang yang dimurkai. Jadi bagaimana kita nak menjadi golongan Rabbani? Jadi mari sama-sama kita baca dahulu, dipimpin oleh Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, ayat yang ke-79 surah Ali Imran. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Fadil Ustaz Sul Fazrul ceria hari ini, di hari Minggu ini. Subhanallah Ustaz. Dan yang kita muliakan dan kita kasihi, tetamu kita, bintang ilmuwan kita pada hari ini, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Syahari bin Abdul Rahman. Ustaz, silakan Ustaz. Bertemu Ustaz. Terima kasih adik kita. Allahu Akbar. Terima kasih banyak kerana berkunjung ke halaman ataupun terletak My Quran Time ini Ustaz. Sama-sama. Lama kami menanti kehadiran Ustaz, dan hari ini dapat bersama Ustaz ya. Jazakallah. Menyunting dia dah lama Ustaz. Ya, menyunting dia dah lama, beberapa masa sebelum kesempatannya di saat hari ini. Ya. Dan bukan kali pertama dan akhir. Itu penting. Pasti nak mula kan. Pasti. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi betul saya ramai yang bertanya Ustaz, kalau kadang-kadang kalau saya jumpa dengan jemaah-jemaah
tanya ustaz ni adik-beradik dengan Ustaz Syahari Abdul Rahman ke? Ustaz pun sama diajukan soalan yang sama Ustaz? Pernah kerap saya. Pernah. Oh, kerap, subhanallah. Jadi kami adik-beradik saudara seagama Islam. Allahu akbar. Dan guru kita tapi ibu dan ayah lainlah. Nah, walaupun nama sama Ustaz. Alhamdulillah. Tapi terasa jugalah rasa seronok juga bila adik-beradik Ustaz Syahari, subhanallah. Bertadabbur kita selalu Dan atas rasa Quran Ustaz. Ya, Ustaz. Rasa Quran tu yang kita lagi Betul seronok, Ustaz. ya. Jadi insya-Allah hari ini kita ulang kaji Ustaz. Kita nak mulakan bacaan kita pada ayat yang ke-72 Ustaz ya. 79. Maaf saya, ayat yang ke-79 dalam surah Al-Imran, dan ayat ini terletak di muka surat yang ke-60. Jadi sahabat, jom kita baca ayat yang ke-79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكمة ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Pada ayat yang ke-79 Allah menyatakan tidak mungkin bagi seorang yang telah diberi kitab oleh Allah serta hikmah dan kenabian kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembahku, bukan penyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia berkata jadilah kamu pengabdi Allah rabbaniyin kerana kamu mengajarkan kitab dan kerana kamu mempelajarinya. Jadi kita inginkan melihat, kita sudah belajar pada minggu lepas dan kita nak melihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan ayat ini bila Allah memberikan title Rabbani, ya, Rabbaniyin, jadilah orang-orang Rabbani yang mengajar, yang belajar, ya Ustaz ya, pasal di situ ada mula-mula mengajar dulu, lepas tu belajar. Biasanya orang belajar dulu baru mengajar. Jadi silakan Ustaz Syahari Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Terima kasih banyak-banyak pada Al-Fadhil Ustaz Fazrul Ismail, guru kita, guru saya, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Abdul Rahman yang diberikan Allah suara Nabi Daud. Allahu akbar, masya-Allah Ustaz. Alhamdulillah, saya mengucapkan juta terima kasih atas jemputan yang diberikan oleh pihak My Quran Time, oleh Ustaz Fazrul dan Ustaz Tirmizi. Dan kalau ditanya apakah yang dimaksudkan dengan Rabbani, kita kena tanya abang-abang kita dalam kumpulan nasyid Rabbani. Itu yang saya tahu, Hijaz je dalam ni My Quran Time pasal ada lagu Hijaz ya. Rabbani kita tanya pula. Okey. Pasti mereka ada sebab berikan nama kepada kumpulan mereka. Tetapi kerana kita dalam majlis Al-Quran, maka kita ambil kesempatan untuk lebih cerah mengenai perkataan Rabbani ini. Sebenarnya kalau kita perhatikan ayat 79 ini, kita sudah nampak apakah yang dimaksudkan sebagai Rabbani. Rabbani ini adalah para ulama yang diberikan Allah 3 perkara. Sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz Tirmizi bacakan tadi, ada 3 perkara kita akan diberitahu. Pertama, ulama yang diberikan Allah Al-Kitab. Yang kedua, diberikan hikmah. Dan yang ketiga adalah nubuwah. Maksudnya, sebelum para ulama, mereka adalah para anbiya. Mereka ini mendapat gelaran di sisi Allah sebagai Rabbani. Jadi
adakah ciri-ciri keilmuan sekadar ciri-ciri Rabbani? Sudah pasti tidak, kerana penghujung ayat yang dibacakan Ustaz Tirmizi tadi menjelaskan pada kita mereka bukan sekadar mengajar dan memberikan ilmu Alkitab kepada masyarakat, kepada umat, iaitulah kerja para anbiya, tetapi mereka juga meneruskan proses pembelajaran. Orang kampung saya kata learning person, bukan learned person. Jadi nak katanya mereka sentiasa merendah diri dan tidak merasakan apa yang mereka sampaikan adalah yang terbaik. Mereka sentiasa mencari adakah kesalahan saya lakukan. Kerana perkataan Rabbani ini adalah bermaksud, ya seringkali kita juga memahaminya sebagai orang-orang Tuhan. Lalu implikasinya adalah kependetaan. Orang-orang yang meninggalkan dunia. Lalu tidak ada beza dengan para pendeta Nasrani. Sedangkan Rabbani dalam Al-Quran adalah merujuk kepada para ulama yang diberikan Allah 3 perkara tadi, dan dengan ilmu berkenaan mereka mengajar masyarakat, membangunkan umat dengan ilmu daripada kitab Allah. Jadi kalaulah ditanya apakah definisi Rabbani, itulah definisinya Ustaz. Iaitulah para ulama yang diberikan Allah kefahaman tentang wahyu dan mereka membangunkan masyarakat, memindahkan ilmu berkenaan kepada masyarakat, lalu masyarakat yang mereka seru tidak menyembah mereka kerana Rabbani ini sendiri melarang daripada kaum masyarakatnya terlalu memuja. Kerana mereka Rabbani, mereka menyeru kepada sembah Tuhan bukan saya. Apa yang saya beri datang daripada Tuhan. Jadi kita dapat lihat unsur ilmu dan unsur akhlak di situ Ustaz. Maka itulah lebih kurangnya ia makna Rabbani. Maksudnya Rabbani itu dia ada satu lagi istilah rahbaniyah Ustaz ya. Rahbaniyah itu Rahbaniyah. yang berbeza dengan Rabbani tadi itu ya. Maksudnya itulah yang diada-adakan oleh orang-orang Nasrani. Tidak berkahwin, berpuasa tidak berbuka, dan juga ialah beberapa perkara yang Nabi SAW pun sebut, aku orang yang paling bertakwa tetapi aku berkahwin, aku makan minum bila berpuasa. Jadi itulah Islam. Jadi bezalah ya Rabbani dengan Rahbaniyah tadi itu. Dan lebih daripada itu, bila bercakap tentang Rabbani ini mengaju ataupun menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam surah Ali Imran ini ada kisah tentang Nasrani banyak, ya, tentang agama Kristian, dan kisah tentang Nabi Isa alaihi salam. Jadi sebenarnya kalau surah Al-Baqarah itu mungkin taklah bercakap tentang berdakwah ya, ataupun banyak bercakap tentang kaum Bani Israel itu tadi. Tapi dalam surah Ali Imran ini ada spesifik, memang dia punya hujah-hujahnya memang mencantas kepada lebih kepada orang Nasrani Ustaz kan. Jadi kalau Nasrani dikaitkan dengan Nabi Isa, satu istilah yang mungkin Ustaz ada kongsikan dekat Facebook. Bila saya tengok kat Facebook ada istilah Al-Faraid. Ai baca. Kita belajar daripada guru kita ya pada setiap masa untuk nak jadi Rabbani itu tinggi Ustaz ya, tapi proses itu perlu dilalui kan. Jadi istilah yang Ustaz ada kongsikan Al-Faraid kan. Faraid ya, iaitu perkataan yang muncul sekali sahaja dalam satu surah, ataupun mungkin Ustaz boleh jelaskan balik, terutama dalam surah Ali Imran dan kisah terutama kisah Nabi Isa. Apa kepentingan Al-Faraid ini yang muncul sekali ini kaitan dengan kisah Nabi Isa, agar kali ini memahami surah Ali Imran ini lebih cerah lagi setelah kita dah belajar pada minggu lepas. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Jangan keliru ya dengan faraid. Ya. Sebab semua baru lalu graduan Al-Baqarah takut confuse dengan cerita harta pusaka. Yang disebut oleh Ustaz Fazrul tadi dal, faraid. Faraid. Dia bermaksud perkataan yang farid, sangat unik. Dia tidak berulang dalam Quran. Kita boleh kata perkataan yang yatim piatu. Dia tak beranak. Quran ni kan banyak perkataan yang ada asal dia. Tetapi antara perkataan yang tak ada dalam Quran melainkan sekali sahaja disebutkan, kalau dalam Ali Imran perkataan berkenaan
jeng jeng jeng, iaitulah ayat 49. 49. Di mana perkataan tadakhirun. Kalau para penonton main Quran time boleh buka Quran. Saya pun tidak pasti muka surat berapa Ustaz? 56. Rasanya tak jauh daripada halaman yang Ustaz Tarmizi bacakan tadi. Bulatkan perkataan tadakhirun. Jadi kalau Ustaz Fazrul bertanya, apakah itu faraid? Maka faraid ini adalah perkataan-perkataan di dalam Quran yang muncul sekali dan dia mau tak jumpa dah dia lepas ni. Sekali saja. Sekali itu je. Dan menariknya kajian yang dibuat menunjukkan ada sebab Allah sebut sekali, Allah sebut satu kali kerana manusia berkenaan, insan berkenaan ada keunikan tertentu yang tidak ada pada orang lain. Sama ada ia adalah kualiti yang baik atau kualiti yang tidak baik. Dan perkataan yang kita nak sebutkan ini adalah perkataan yang merujuk kepada perbuatan tidak baik. Ia tidak disebut dalam Quran melainkan dalam surah Ali Imran ayat 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Ceritanya adalah cerita Nabi Isa diberikan mukjizat. Salah satu mukjizat adalah baginda boleh tahu apa makanan yang disimpan dalam rumah Bani Israel. Kalau kita baca terjemahan, insya-Allah kita akan jumpa itulah mukjizat Nabi Isa. Tetapi apa kaitan dengan perbuatan negatif Bani Israel? Mereka menyimpan makanan dalam rumah. Kita pun simpan. Jadi di mana salahnya? Jadi salahnya mereka adalah kerana mereka menyimpan makanan dengan sifat kedekut. Mereka sampai berkata innallaha faqir wa nahnu aghnia. Tuhan tu miskin, kita yang kaya. Sebab kekayaan mereka adalah dengan cara, salah satu caralah, mereka simpan sebanyak-banyaknya makanan, sedangkan fakir miskin dikeliling rumah mereka. Sedangkan orang lain menunaikan zakat, Nabi Isa pun menunaikan zakat. Sebab tu mereka sangat memerangi Nabi Isa. Wa awsani bis salati waz zakat madumtu hayya. Sebab Nabi Isa ni bila dia ada pengetahuan gaib, aku boleh tahu apa korang simpan dalam rumah. Jadi panas ada orang. Sebab hatta bini sendiri tak tahu. Si suami ahlul kitab simpan bukan setakat makanan Ustaz, simpan perhiasan. Seolah-olah bank sangat banyak dalam rumah mereka. Swiss bank dah ni dalam rumah ya. Mereka menyorok di tempat yang takkan ada orang dalam rumah tu tahu. Jadi perangai apa ni? Perangai menyimpan ni tak salah. Yang salah bila anda tidak menunaikan zakat. Yang salahnya apabila anda tidak mahu fakir miskin menikmati daripada harta dan makanan yang anda simpan. Jadi ini contoh faraid dah Ustaz. Masya-Allah. Yang disebut. Maksudnya daripada perkataan yang unik tersebut, dia sebenarnya menerangkan sesuatu yang unik lah. Identiti yang tak ada pada bangsa lain. Kecuali Bani Israel. Bani Israel. Dan ini perkara yang bila saya melihat Ustaz ya, maksudnya pada juz yang ketiga ini banyak cerita pasal infak ya, ada cerita pasal riba dan juga hutang pada hujung surah Al-Baqarah itu. Rupa-rupanya masih lagi cerita pasal perjuangan nak derma, kedekut apa sebagainya itu masih ada. Malah kalau kita melihat kepada ayat 91 saya cakap tadi pasal banyak harta tu, rupa-rupanya Allah nyatakan sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam kekafiran tidak akan diterima daripada seseorang di antara mereka walaupun emas sepenuh bumi. Allah. So maksudnya memang banyaklah ni kan, banyak harta yang ditumpuk-tumpuk kan. Dan memang di awal surah Al-Baqarah, surah Al-Imran pun cerita pasal muqantarah itu ya, harta bertumpuk-tumpuk. Dan tiba-tiba muncul pada ayat yang ke-92, 92 tu juz lantana kan, orang cakap juz lantana, iaitu kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi ayat 91 cerita tentang harta ya, tentang orang kufur.
Kemudian pada ayat 92 itu cerita pasal tunfiqu, dia macam melompat sikitlah ceritanya ustaz ya. Jadi nak minta kepada Ustaz Tarmizi untuk baca ayat 92 tu dulu. Kemudian nak minta Ustaz Syahri cerahkan sikit sebenarnya apa kaitan di antara ayat 91 sampai 2 sebelum masuk kepada juz yang keempat kita. InsyaAllah. Sila Ustaz Tarmizi dahulu. Terima kasih Ustaz Fazrul. Al-Fadhil Ustaz Syahri. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat 92 kita nak baca sekarang yang terletak di muka surat yang ke-62 Permulaan juz 4 saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa inna Allaha bihi alim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan sebelum kamu mendermakan sebahagian daripada harta yang kamu cintai, dan apa pun yang kamu dermakan sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Mari sama-sama kita lihat apakah kepentingan ayat ini, apatah lagi ia datang selepas ayat 91 meneruskan kepada juz yang keempat kita. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi atas bacaan. Kalau kita boleh katakan tema surah Ali Imran ini salah satunya adalah namanya adalah Ali Imran, yang mengingatkan kita pada satu keluarga yang sangat zuhud dan qanaah. Sangat memahami harta itu adalah hujan yang berat, dan kita pun tahu separuh daripada surah Ali Imran adalah diturunkan selepas peperangan Uhud. Dan kita sedia maklum perang Uhud adanya ujian yang juga membabitkan harta. Dan di tengah-tengah itu termasuklah ayat ini, ya. Allah Taala berbicara tentang, sebenarnya masih berbicara tentang sikap orang-orang Yahudi yang menyebabkan mereka tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi umat yang terpilih. Ketika mereka berkata merekalah bangsa yang terpilih. Antara perangai mereka, bila kita kupas tadakhirun tadi, kita dah boleh faham dah. Antara perangai mereka adalah memang susah benar nak keluarkan duit daripada poket. Dan kalau kita lihat pada ayat-ayat sebelumnya pun, sebelum ayat 92 ini, kita memang nampak ada cerita orang kafir dalam neraka. Tapi kalau berdasarkan ayat-ayat sebelumnya, sebenarnya ceritanya tentang orang Yahudi yang kufur. Bukan orang kafir, semua orang kafir sahaja, tetapi yang kufur itu adalah orang-orang yang diberikan hidayah sebelumnya. Sebagaimana ayat 86, orang yang pernah diberikan hidayah, yakni orang-orang Yahudi, tetapi kufur. Jadi mereka tidak layak untuk menjadi bangsa yang Allah Ta'ala muliakan, kerana antara perangai mereka adalah susah benar bab-bab infak. Lalu Allah Ta'ala memberitahu kepada umat Islam pada juzuk yang keempat ini, kamu jangan ikut perangai diorang. Dan di antara perangai yang kamu kena ada adalah kamu tidak berkira-kira dalam hal infak, meskipun dalam perkara yang kamu cintai. Itulah kalau Ustaz tanya hubungan tu. Masya-Allah. Itu dia punya kaitannya Ustaz ya. Allah mendidik kepada kita semua dalam surah Ali Imran ini untuk menjadi satu umat, ya. Kalau disimpulkan daripada Ustaz cakap tadi itu, kena ada kemampuan untuk memberi Ustaz ya, bukan tadakhirun tadi itu. Maksudnya simpan betul-betul sampai ahli keluarga tak tahu. Itu mantap juga tu kan. Dan ini adalah satu peringatan untuk saya kepada tuan-tuan yang berada di hadapan kaca TV, bahawa sebenarnya makin kita dekat dengan kitab Al-Quran ini, kita makin melembutkan hati kita, makin lagi kita rasa bahawa cinta kita kepada Allah itu melangkau daripada segala apa yang ada, dan itu adalah satu kepastian yang perlu kita beri cakna, yang perlu kita ambil tindakan pada setiap hari selepas membaca Al-Quran. Dan insya-Allah kita akan mengikuti lagi macam mana umat ini akan diangkat
bagaimana umat ini boleh berjuang untuk dunia. Pada sambungan selepas ini kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal pada hari ini. Alhamdulillah kita mengikuti kepada ulang kaji halaman ke-60 hingga 64 dan kita bersama dengan tetamu istimewa kita Al-Fadhil Ustaz Syahri Abdul Rahman, pengarah di Tadabbur Center Bangi, yang kita belajar banyak perkara sebentar tadi dan insya-Allah kita ingin meneruskan pembelajaran kita daripada halaman ke-62 hingga 64 di mana kita akan sama-sama melihat kepada ayat yang ke 110 dahulu, ya, 110, di mana pada kali ini kita akan mendengar kepada bacaan daripada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman berkaitan dengan umat yang baik, ya. Umat yang baik itu apa, khairul ummah itu untuk menjadi panduan kepada kita, dan kita akan sama-sama berbincang nanti bagaimana surah Ali Imran ini yang ada 200 ayat ada kaitan dengan surah Al-Baqarah. Tapi sebelum itu, mari kita bersama dengan sahabat Al-Quran, Ustaz. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, kita bersama dengan platform rasmi kita untuk sahabat-sahabat bertanyakan soalan ataupun ingin mengutarakan apa juga pandangan ataupun nota-nota kita di platform rasmi kita, Facebook kita Sahabat Al-Quran My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Juga boleh ikuti kami di YouTube My #Quran Time Official dan juga Instagram kami My Quran Time Official, insya-Allah. Dan ayat yang kita nak baca seterusnya ini terletak di muka surat 64, iaitu ayat yang di atas sekali, iaitu ayat yang ke-110, insya-Allah. Jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 110 daripada surah Ali Imran ini, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini, ayat 110 ini, ada satu tanda ukur ataupun tanda aras kepada apa yang dimaksudkan sebagai khairul ummah, umat yang terbaik, yang dikeluarkan, yang dilahirkan, yang dinyatakan kepada seluruh manusia. Dan dalam kita nak memahami perkara ini, kita bersama dengan Ustaz Syahri. Ustaz, ya, kalau boleh cerahkan lagi tentang sebenarnya khairul ummah ni apa sebenarnya? Adakah khairul ummah ni kira umat dahulu ke, umat sekarang ke? Dan lebih daripada itu, bila Allah cakap tentang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, beriman pada Allah tu nombor 3. Kan? Mengapa dia nombor 3? Bukan awalnya iman, bukan kepenting. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tarmizi. Ulama berbeza pandangan, adakah kuntum itu merujuk kepada semua kaum muslimin sampai hari kiamat daripada zaman para sahabat, atau kuntum itu terbatas kepada generasi para sahabat sahaja. Umar Al-Khattab menyatakan ini adalah zaman awalina walaysa li akhirina. Jadi dengan kefahaman Umar itu, fahamlah kita ia merujuk kepada zaman
para sahabat. Tetapi jumhur para ulama tidak membataskan makna kuntum ini hanya kepada generasi terdahulu. Ia adalah kuntum dalam pengetahuan Allah adanya satu umat yang terbaik dan ia tidak terbatas. Ia akan ada, ia akan sentiasa ada pada sampai bila-bila, sampai hari kiamat. Tetapi modelnya adalah para sahabat. Para sahabat. Mereka adalah khairul qurun, qarni. Dan menariknya Allah Ta'ala menggunakan perkataan ukhrijat. Macam bayi keluar daripada perut. Sebab surah ni Ali Imran. Mengingatkan kita pada kisah Ibu Maryam yang melahirkan seseorang yang tidak disangka-sangka mahunya lelaki. Tetapi yang keluarnya perempuan. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan seperti Nabi Isa yang dilahirkan Tak buka disangka-sangka. mulut. Isa bin Maryam, bayi Nabi Isa keluar buka mulut bercakap pasal kebenaran. Inilah ayat yang Allah Ta'ala minta kita umat Islam menggalas tugas buka mulut bercakap kebenaran. Kamu ini dilahirkan untuk dunia tahu apa yang benar, apa yang tidak benar. Dan kalau kita rujuk tafsir, saya rasa dengan asbabun nuzul kita boleh lebih faham dan membantu kita tadabbur. Dalam kitab-kitab tafsir dinyatakan, ya, asbabun nuzul ayat 110 ini adalah ungkapan orang-orang Yahudi kepada para sahabat, iaitulah agama kami lebih baik daripada agama korang. Kami bangsa Yahudi lebih baik daripada bangsa korang. Turun ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nak katanya pedulikan depa tu. Pedulikan Yahudi itu kerana kerja mereka adalah selalu berbangga-bangga dengan mereka dulu kaum yang terbaik, sedangkan apa yang mereka bangga adalah berdasarkan nasab, keturunan, darah, Sejarah saja. Sedangkan ayat ini bagi tahu kami muliakan sesuatu umat bukan kerana moyang mereka dahulu nabi-nabi. Kami muliakan satu umat kerana 3 perkara. Yang pertama amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga beriman kepada Allah. Ustaz tanya tadi, kenapa iman pada Allah jatuh nombor 3? Sedangkan kita baca wal asri pun iman nombor 1. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kerana surah ini kalau kita tengok baca sampai habis tu dia ada cerita ahlul kitab. Separuh pasal kita, separuh lagi pasal depa, pasal ahlul kitab. Jadi masalah paling besar ahlul kitab adalah mereka meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tutup mulut, tak nak tegur kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kaumnya ataupun sesama mereka. Kerana kritikalnya masalah ini pada para pendeta, Allah Ta'ala mendahulukan kriteria ini kepada Rabbaniyun, pada ulama-ulama kaum muslimin. Supaya keutamaannya adalah memastikan masyarakat faham apa yang ma'ruf, apa yang mungkar. Tetapi asasnya tidak ditinggalkan. Maka yang asas itu dinyatakan kemudian, iaitu iman pada Allah. Jadi itu dia punya tarkib susunan itu memberi penekanan kepada isu yang sedang berlaku Ustaz ya. Maksudnya yang masalahnya sekarang ini bila dah faham tentang kitab tersebut tak nak buka mulut. Tak nak buka. Sepatutnya dilahirkan tu untuk buka mulut kan. Kalau lahir tu memang dah tak boleh buka mulut tu kira okeylah difahami kan. Tetapi untuk menjadi khairul ummah ini dilahirkan seperti mana Nabi Isa itu dilahirkan daripada seorang ibu yang tidak ada ayah, maksudnya dalam keadaan yang agak pelik Ustaz ya. Untuk membawa kepada kebenaran, untuk menyatakan kebenaran. Pada waktu tu orang tak puas hati kan, disebabkan Nabi Isa ni kira nampak, yalah boleh nampak sampai dalam rumah tu ya, sebagai satu mukjizat. Dan juga dalam Taurat Injil dia dah pakar dah, boleh beritahu pula ini dah diseleweng apa sebagainya. Jadi ini adalah tugas pada waktu itu. Dan juga itulah juga rahsia untuk zaman sekarang Ustaz ya. Bukan sekadar ini kuntum ini hanya untuk sahabat ataupun orang-orang terdahulu sahaja. Dan bercakap tentang 3 perkara ini sebenarnya amat kritikal pada waktu ini. Kalau boleh Ustaz cerahkan, sebenarnya zaman sekarang ni
adakah perkara yang sama ataupun sebenarnya kita kena bina iman kepada Allah dulu ke? Apa sebenarnya daripada ayat ini untuk kita tahun ini? Kita selalu baca Yasin. Saya kira Yasin yang kita baca itu ada kisah yang menyebabkan kita lebih faham ayat ni. Kisah lelaki yang buka mulut untuk menegur kaumnya. So kita letak kat mana kisah tu? Jadi baca, faham, amal. Jadi hendaklah kita menjadi ayat 20 surah Yasin tu. Kerana ayat 20 itu adalah kisah ayat 110. Iaitulah umat yang saling tegur menegur. Yang sensitif dengan apa sedang terjadi kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda kita. Apa sedang terjadi pada mereka. Jadi rasa sedih sepatutnya bukan melahirkan sikap mengeluh. Sebab Nabi pun kata man qala halakan nas faqad ahlakahum. Barang siapa yang hanya menyebut hancur, dia memainkan peranan menyumbang ke arah kehancuran. Sepatutnya dia buka mulut sebagaimana lelaki dari hujung kota dalam surah Yasin itu, dia melakukan amar ma'ruf nahi munkar pun. Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Jadi itulah Ustaz, serba sedikit. Ya, baik. Jadi itu panduan untuk kita laksanakanlah ya Ustaz ya. Maksudnya bila nak menjadi khairul ummah ini kena buat kerja bukan kerana sejarah, bukan kerana keturunan apa sebagainya, dan kerja itu seperti mana yang disampaikan dalam ayat ini menyeru kebaikan, mencegah kemungkaran walaupun orang biasa-biasa Ustaz ya. Pemuda hujung kota, kalau hujung kota tu ke luar bandar sikitlah kan, tapi masih lagi membuat promosi kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, bukan sekadar ajak baik je. Kalau ayat ini dia ada 3 kriteria kerana itulah yang akan menjadikan formula khairul ummah itu terbina dan akhirnya kita mendapat manfaat daripada kebaikan ini. Jadi bercakap tentang ayat muka surat 60 hingga 64 ini, tuan-tuan sekalian, kita sebenarnya sudah setengah daripada surah Ali Imran. Dan mungkin di situ kalau bercakap tentang surah Ali Imran ini, satu perkataan yang penting juga kita faham, kita boleh lihat pada ayat 112 itu tentang hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Allah ya. Yang kita cuba nak fahami perkataan ghadab ada wujud pada ayat 112 ini. Tapi kita nak dengar dahulu bacaan daripada Ustaz Ahmad Tarmizi ayat 112 sebelum kita berbincang tentang apa pelajaran daripada surah Ali Imran setakat ini yang perlu kita ambil selepas kita melewati surah Al-Baqarah agar kita tidak dimurkai dan tidak disesatkan. Kita baca dahulu 112. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Yang dimulakan Fadil Ustaz Muhammad Syahadi Abdul Rahman. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan, para penonton sekalian, kita nak melihat sekarang ini ayat 112 Ustaz ya. Ayat ini agak panjang Ustaz ya. Agak panjang dan kita perhatikan di skrin kaca TV kita nanti akan dipaparkan muka surat halaman yang akan kita baca ni, dan di situ ada warna-warna bacaan ayat tu yang menunjukkan tempat, kalau warna hijau tempat untuk kita dibolehkan berhenti, tapi bila warna hijau kita kena ulang balik bacaan kita di permulaan warna hijau itu. Jadi sama-sama kita tengok dan kita perhatikan ayat kita baca ni insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء
يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim pada ayat 112, mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada kecuali jika mereka berpegang kepada tali Allah, ya, hablum minallah, dan juga tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat kemurkaan daripada Allah dan ditimpakan kesengsaraan. Yang demikian itu kerana mereka mengingkari ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Yang demikian itu kerana mereka derhaka dan melampau batas. Ini mungkin antara kesimpulan awal Ustaznya bercakap tentang satu kaum yang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada isu hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia. Jadi dalam surah Ali Imran ini ada banyak kisah tentang Bani Israel. Di dalam surah Al-Baqarah pun ada pasal Bani Israel, dan dua surah ini, dua Az-Zahrawain, ya, amat istimewa. Kalau Ustaz boleh kongsikan sebenarnya apa yang perlu difahami secara meluas dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran setakat ini, agar kita tak jadilah umat yang kena kutuk, kena hina, orang kata mundur lah apa sebagainya, bukan sekadar di peringkat manusia, tapi kita sendiri pun rasakan bahawa ya Allah, mengapa kalau kami baca Quran tapi kami masih lagi ada isu sesama kami sendiri. Sila Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi. Nak merumuskan Al-Baqarah dan Ali Imran itu mustahil barangkali, ya. Kerana surah yang panjang lebar. Tetapi Nabi membantu kita sallallahu alaihi wasallam pada menyatakan maksud al-maghdub itu adalah al-Yahud, manakala ad-dhalin itu adalah Nasrani. Dan barangkali penjelasan Nabi itu menjawab hikmah kenapa lepas Fatihah, Al-Fatihah, Allah Ta'ala munculkan Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan ternyata kita dapati ada penekanan, di mana Baqarah memberikan penekanan kepada Yahudi dengan kisah-kisah Bani Israel, manakala Ali Imran ada penekanan dengan nama surah sendiri ada kaitan dengan Nabi Isa dan kaum yang muncul, iaitulah Nasrani. Tetapi seandainya kita nak faham dalam bentuk yang mudah, sebab kita ni bukan ada kemampuan untuk pergi dengan dalam-dalam, barangkali saya boleh sebutkan dalam bentuk perumpamaan, walillahil mathalil a'la, untuk ayah ibu, tuan-puan mengetahui agaknya apa yang nak disentuh daripada Baqarah hingga Ali Imran. Salah satu yang disebut oleh para ulama adalah penerangan tentang sirat al-mustaqim. Kita semua mahu berada di atas jalan yang lurus, kita minta 17 kali sehari. Namun apa ciri-cirinya saya berada di jalan yang lurus? Takut saya kata saya di jalan yang lurus tetapi saya tidak di jalan yang lurus. Maka dua surah ini memaparkan ciri-ciri mereka yang berada di jalan yang lurus. Dan mereka yang berada di jalan yang lurus inilah yang disebut sebagai Islam, Muslimin. Umpamanya begini, bila kita masuk universiti Ustaz, zaman muda-muda. Zaman muda lagi Ustaz. Biasanya lah orientasi pertama sekali taklimat peraturan lah. Ya. Yang kita kena taat lah. Do and don'ts, apa dah panggil, rules and regulation. Lepas taklimat peraturan, dia ada sesi wawasan sebagai mahasiswa, biasalah kan. Jadi kita faham, ya, kadang-kadang ada logik pun disusun begitu tentatifnya, di mana kamu pelajar, kamu duduk di tempat yang bukan kamu miliki, jadi kami bentangkan pada kamu peraturan. Saya nak tengok kamu taat pada peraturan. Orang berjaya ni orang yang taat peraturan. Tetapi takkan duduk di universiti sekadar ikut peraturan. Kalau setakat ikut peraturan, nanti markahnya barangkali lulus saja. Sedang aku nak kau khair ummah, aku nak kau CGPA itu tinggi. Jadi dibangkitkan faktor-faktor berada di universiti, iaitulah nak cemerlang. Jadi apa wawasan kena ada. Saya mendapati apa yang para ulama sebutkan ada asasnya, iaitulah Al-Baqarah sangat menekankan Islam dalam bentuk kepatuhan.
Kerana Islam itu sendiri berasal daripada perkataan aslama. Apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah? Aslim, qala aslamtu Rabbil Alamin. Aku dengan ini berserah diri, dalam arti kata bergegas mematuhi perintahmu. Dan kita pun tahu nama Baqarah, nama surah ini Al-Baqarah ada kaitan dengan isu tidak bergegas mematuhi perintah yang telah diumumkan oleh Nabi Musa. Tetapi bila kita tengok Ali Imran, dia membawa dimensi al-Islam bukan sekadar dari sudut patuh peraturan, tetapi faktor daripada dalam, di mana kamu ada sebab untuk patuh pada peraturan, bukan patuh dalam keadaan memberontak. Sebab tu dalam surah Ali Imran banyak soal hati, soal rela. Sebab Islam bukan sekadar kepatuhan, Islam juga adalah qalbun salim, hati yang tenang ketika mematuhi peraturan. Sebab tu Ibu Maryam, dia boleh menerima anak berkenaan walaupun perempuan, bukan lelaki. Tetapi dia bukan sekadar boleh menerima, dia siap, inni samaituha Maryam. Dia siap menunjukkan dia sangka baik, hatinya redha, dan dia menamakan Maryam yang ditafsirkan ulama al-abidah at-tahirah. So dia dah ada wawasan pada anak berkenaan. Jadi itulah barangkali yang boleh kita nampak pada dua susunan surah ni. Terima kasih diucapkan pada Ustaz atas pencerahan itu sebenarnya, ya. Sebenarnya bila kita pergi pada 286 ayat, kalau tidak diberikan big picture itu Ustaz, ya, dia pergi jumpalah pokok macam-macam kan, tapi tak tahu ini dekat hutan mana kan. Tapi bila dah tahu begini, paling kurang kita tahu bahawa sebenarnya surah Al-Baqarah tadi Ustaz nyatakan bahawa untuk kita tahu peraturan-peraturan, ya, untuk ikut baseline, ya, peraturan asasnya, tetapi bukan sekadar nak dapat markah 30-40, kita nak dapat kalau boleh 90-100 itu, maka formula khaira ummah ataupun yang terbaik itu dibekalkan di dalam surah Ali Imran, sehingga kan pada ayat 200 nanti Ustaznya kita akan bertemu dengan perkataan falaha ataupun muflihun itu, kejayaan yang sebenar-benarnya di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahri sudi berkongsi, mencerahkan, mengulang kaji apa yang telah kita dalami, dan kita doa pada Allah SWT, Allah bantu kita terus cerah dengan hidayah daripada Allah SWT dan dapat memahami, mengamalkannya. Kita berdoa dengan dipimpin oleh Al-Fadil Ustaz Syahri Abdul Rahman. Moga-moga tuan-tuan yang mengaminkan daripada rumah kita dibekalkan kesediaan pencerahan hidayah daripada Allah. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم وجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Syahri sudi membacakan doa, dan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, kita mendoakan agar Al-Quran ini terus cerah di mana jua, dan saya mempersilakan tuan-tuan untuk bersama dalam kempen kita Wakaf untuk Ummah, satu usaha untuk kita sama-sama menginfakkan sebahagian daripada apa yang kita ada untuk kita menyebarkan, membawakan lebih banyak lagi mushaf dan program-program mencerahkan hidayah ini di lokasi
pelbagai di sekolah, di universiti, penjara, di pejabat polis, seluruh pelosok negara ini, agar panduan daripada Al-Quran ini membawa kita menjadi khairul ummah yang membaca dan memahami serta mengamalkan isi kandung daripada Al-Quran. Kita berada di penghujung majlis kita dan insya-Allah kita bertemu lagi pada jam 5 petang. Ada Ustaz ya? Pada 5 petang ke tak ada? Oh, tak ada Ustaz. Tak ada. Sabtu dan Hari Sabtu, Ahad Ustaz kita ada ulangan pada pukul 5. Kita ada pada Faraid, jam Ustaz. ya. Faraid ya, dia hanya ada pada pukul 12 pada jam 11 malam 11 malam dan juga 6 pagi dan nanti kalau ada yang kata saya nak belajar lagi banyak tadabbur, sebenarnya jangan lupa untuk tuan-tuan ikuti Tadabbur Center di Facebook ya. Ustaz Syahri melaksanakan banyak program-program untuk kita lebih lagi memahami Al-Quran, kemahiran-kemahirannya. Jadi ada online dan offline Ustaz ya. Boleh dapati dan insya-Allah ikuti pelbagai guru yang mencerahkan lagi Al-Quran di sekitar tuan-tuan. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.